Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hadis yang berikutnya dalam bab syurutus salah ialah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي وقواه البخاري. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Abu Hurairah meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma baina al-masyriq, antara al-masyriq, ada ini kita baca itu sikit dah, wal maghribi, di antara timur dan barat, qiblatun, qiblat, antara timur barat qiblat. Okey. Masyriq timur, la syarqiyah, tidak ada timur. Maghrib maksud apa? Gharb, barat. Sebab tu Morocco tu, kawasan-kawasan macam Morocco, Tunisia dulu disebut sebagai Maghribi. Sekarang yang tinggal Morocco sajalah panggil Maghribi, sebab dia adalah barat daripada kedudukan di Arab. Okey. Jihah, dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata antara timur dan barat. Timur barat apa dia? Ada kiblat. Seperti mana yang saya sebut dahulu, kita semua tahu jihah ni ataupun arah ni ada berapa? Utama, utara, selatan, timur, barat. Dan satu pusingan tu, satu bulatan tu ada berapa darjah mah? Berapa? 360. 360 bahagi dengan 4 berapa? 90. Jadi satu arah 90. Sebab itu Nabi kata timur barat kiblat. Maka kalaulah kiblat itu berada di sebelah utara ataupun di sebelah barat umpamanya, ataupun di sebelah timur kita umpamanya, kan? Okey. Kalau dia berada di sebelah tersebut, di sama ada sebelah timur ataupun di sebelah barat, kalau dia berada di sebelah barat, maka utara dan selatan. Kalau kita hadap saja ke arah barat itu, katakanlah ini adalah kiblat. Ni jauh lah, bukan dekat. Kalau dekat kita kena tengok, kita kena nampak masa kita dalam Masjidil Haram umpamanya. Ni cerita kita jauh.
ratus atau ribu kilo. Kalau ini dah Masjidil Haram dan dia berada di satu arah ni, tak kira lah kedudukan manusia ni bukan sama. Ada negeri yang belah ni sikit, ada belah ni sikit, tak penting. Yang penting kalau itu sini arah dia. Daripada jauh kita mungkin tidak tepat arah ni, betul tak? Tapi selagi mana kita tak lebih 45 ke sini, 45 ke sini, 45 campur 45 berapa? 90. Selagi tak lebih 45 ke kanan ataupun ke kiri, bererti kita masih menghadap ke arah tersebut. Faham tak? Kalau dah lebih dah daripada 45 daripada sasaran yang asal, kerana satu apa nama arah itu sebanyak 90, kita letak di tengahnya 45. Kalau kita dah lebih pada 45, artinya kita masuk kepada arah yang barulah. Faham maksud saya? Artinya kalau kita dia di arah utara, kita dah masuk ke arah timur ataupun ke arah barat. Kalau dia ke arah barat, kita telah masuk ke arah utara ataupun ke arah selatan, kerana lebih dah daripada sasaran yang tengah. Tapi kalau tak lebih, kalaulah dia kiblat ke sini, kita jauh lah, kita menghadap ke situ, masih lagi arah tak? Tak keluar daripada 45 tu, masih lagi arah tak? Masih. Kita pusing balik sini, masih. Jadi Nabi kata antara timur dan barat, antara timur dan barat kiblat. Artinya kalaulah lari sikit-sikit tu 10, 20, memang lari sikit, sana dari jauh lari, tidaklah membatalkan salat. Itu asasnya. Taklah syaratnya kiblat tu, tapi kalau kita ada alat yang boleh ukur lebih tepat, baguslah, kerana secara asasnya agama itu sukakan kepada kesungguhan. Innallaha yuhibbu ahadan idza amila amalan an yutqinahu. Allah suka seorang apabila buat satu benda dia bersungguh, dia pergi ukur bagi tepat dengan teknologi moden yang ada, tak buat. Tapi kalau dia tak ukur, dia pergi hotel, tengok kiblat ada, semayang, lepas salat lari sikit 20, 30, dia masih lagi arah kiblat. Arah kiblat. Ini maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana lagi jauh orang itu daripada Kaabah, lagi susahlah dia nak menghadap. Sekarang tuan-tuan kata boleh guna ni, teknologi banyak. Sekarang bayangkan zaman Nabi, bayangkan zaman dulu yang orang hanya tengok bintang. Orang tua dulu dia kan tahu, dia kata nak pergi ke arah matahari jatuh, kan? Tu je bahasa dia, kerana tu je arah dia yang dia tahu. Kok mana, bukan dia sembah matahari tu, arah matahari jatuh tu, betul ya? Arah dia ada tu. Bila zaman berubah, manusia ada teknologi, tak apa manusia boleh guna. Sebab tu kita kadang-kadang nak detail bagus, tapi kalau kita tengok orang dah semayang dah menghadap dah, kita tak, nanti tu tunggu. Aku ada satu ni alat tepatnya, tunggu sat. Tak apalah, dah arah tu dah cukup. Dah arah dah cukup. Kalau alat tu ada masa dia nak guna yang tepat untuk diri dia, bagus. Tapi tidaklah disyaratkan kena tepat. Setengah orang dia andai, dia nak jual alat dia tu, dia kata kalau kita lari sikit je, kita tarik sampai hujung sana, dah tak kena Kaabah dah. Pakcik ni ketak 40 tahun dah semayang, pakai tak sah dah aku, dia dah. Dia tidaklah seperti itu.
Dia kadang-kadang soal detail ni. Bagus kalau kita berupaya. Kalau kita tak upaya, agama la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Okey. Dalilnya ialah kerana ayat dalam surah Baqarah yang kita baca tu, Allah kata fawalli wajhaka syatral masjidil haram, kata kepada Nabi, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, bukan ke Masjidil Haram. Kalau Quran kata hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram, habis letih kita. Tapi dia kata ke apa? Ke arah. Arah tu besar. Hampir arah tu lah. Okey. Jika satu orang, kenapa hadisnya dia letak tentang kiblat-kiblat ni? Dia nak bagi tahu bahawasanya kiblat adalah merupakan syarat bagi sah salat. Melainkan jika orang tu tidak mampu, seperti satu orang yang dia kena tangkap umpamanya, tertambat di kerusi dia, tak boleh nak menghadap. Payahlah, jarang orang kena tangkap. Mudah contoh, duduk di hospital, sakit di rumah, nak pusing katil tak boleh lah. Dah katil hospital duduk macam tu. Nak semayang, kalau nak semayang kena doktor nak ubah katil, kacau katil orang lain pula. Maka dia sembahyanglah ke arah mana pun dia menghadap. Sebab dia tak berupaya. Yang penting dia salat. Jangan dia ada kesan jangan dia bagi alasan tak semayang lah. Nak semayang macam mana, tengok katil pun tak menghadap kiblat. Habis tu biar tak semayang terus. Dia salat. Salat dalam keadaan dia. Demikian juga orang yang duduk di atas kapal terbang. Dia tak boleh nak ubah. Ketika dia duduk di atas kapal terbang, maka dia salat ke arah mana yang dia mampu. Demikian juga orang yang di dalam medan peperangan, duk perang dengan musuh. Jadi musuh mungkin daripada arah ni, dia pun kena pasang sah pun arah tu. Takut dia pun berpusing saja, musuh datang dan akan mengambil serangan kepada mereka. Boleh juga mereka ini jika mereka tidak menghadap kiblat dalam keadaan demikian. Hadis-hadis Nabi SAW, jika kita lihat, baginda tegas ataupun baginda tegas dalam soal menghadap kiblat ketika solat fardu. Tetapi nampaknya riwayat-riwayat daripada Nabi SAW ada kelonggaran kalau solat sunat bagi mereka yang berada di atas kenderaan. Ada atas kenderaan. Hadis Amir bin Rabi'ah, hari itu kita baca, dia kata ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilati haitsu tawajjahat bih. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas kenderaannya ke arah mana pun dia menghadap. Yang ni Nabi duduk atas kuda, duduk atas unta, ke mana unta menghadap, Nabi salat. Salat apa? Walam yakun yasna'uhu fil maktubah, tapi Nabi tak buat yang tu dalam solat fardu. Maksudnya dalam solat sunat, baginda sallallahu alaihi wasallam naik kenderaan, solat sunat, tak menghadap kiblat, takbir, solat. Bila nak solat fardu, baginda turun. Nabi sallallahu alaihi wasallam turun. Para ulama dengan hadis-hadis ini, sekali kita akan jumpa hadis yang dia kata solat sunat pun baginda sallallahu alaihi wasallam masa mula menghadap kiblat. Sekali kita tengok. Tapi hadis-hadis lain secara umumnya mencerita pada kita solat sunat ni Nabi tak menghadap kiblat kalau duduk di atas kenderaan. Melainkan kenderaan tu memang menghadap kiblat lah. Tapi kalau kenderaan menghadap ke situ, Nabi solat terus. Hadis-hadis berkaitan dengan salat sunat di atas kenderaan sekalipun tidak menghadap kiblat telah dibincangkan oleh para ulama
Majoriti mereka bersetuju kata solat sunat tidak, kalau atas kenderaan tidak disyaratkan menghadap kiblat. Kenderaan tu pergi mana? Mereka juga kata tidak disyaratkan kenderaan itu mesti musafir yang boleh jamak dan qasar. Buat contohlah, katalah kita pergi dekat ni. Kok mana yang dekat dengan Perlis? Pergi Padang Besar. Naik kereta. Kereta kenderaan lah. Kan tuan-tuan pergi Padang Besar naik unta? Naik kereta. Suami kita bawa kereta, kita ada wudu, semayang sunat duha atas kereta. Tak menghadap kiblat. Daripada Kangar nak sampai Padang Besar lebih kurang setengah jam lebih sikit, boleh lepas 2 rakaat 4 rakaat kita salat. Boleh atau tak? Boleh atau tak? Sebab seriau doa ba'da Nabi semayang. Boleh atau tak? Boleh. Boleh. Sebahagian di kalangan ulama mereka kata musafir yang qasar, tapi majoriti kata hadis ni dia sebut, dia kata Nabi ni apabila semayang atas kenderaan dia, kerana galakkan kepada orang nak semayang sunat. Kalau kita nak turun semayang menghadap kiblat, baguslah. Tapi kalau kita nak pergi, dia kata jom tak ada ni nak pergi Padang Besar lah, nak semayang duha 2 rakaat, naik semayang kereta, boleh tak? Boleh. Cuma suami dia tu kalau nak semayang fikir dulu lah, takut lengan pokok. Kan? Jadi dia yang nak solat tu pun ni mereka boleh lakukan. Kita tengok hadis yang berikutnya. Wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu an. Daripada Amir bin Rabi'ah radhiyallahu an. Amir bin Rabi'ah kita dah sebut tentang dia hari itu. Amir bin Rabi'ah ni sahabat Nabi SAW yang merupakan antara orang Islam yang awal menganut Islam. Bahkan dia menganut Islam lebih awal daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cuma dia ni orang, ialah dalam sejarah ni kita kenal dia, tapi low profile sikit lah, tak banyak. Dia meninggal beberapa hari selepas pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan. Dia bila sampai berita Uthman dibunuh, hari Uthman dibunuh tu dia tak keluar rumah dia lah. Dia pegang hadis elok fitnah, tak mau terlibat dalam bergaduh. Pasal pembunuhan Uthman tu pening, orang Islam ni terlibat. Jadi dia tak keluar, sehingga orang buat keluar dia tu, buat keluar dah mati dah. Dia tak mau keluar rumah dah. Ada beberapa sahabat yang terkenal, mereka cuba mengelak, antaranya Muhammad bin Maslamah yang tak mau terlibat dengan semua pergaduhan ini. Sebab itu kata Muhammad bin Sirin, ombak fitnah itu berlaku, puluhan ribu para sahabat masih hidup, namun tidak lebih daripada 30 orang yang terlibat. Yang lain tak mau terlibat. Tak tahu nak sokong Ali ke, nak sokong Aisyah ke, nak sokong Muawiyah, pening. Pasal sama-sama sahabat belakang. Sebab tu orang kata siapa yang lebih baik, Ali ataupun Muawiyah? Memanglah zahirnya tentulah Muawiyah. Kata ahli syair, aina syamsu min as-suraya wa aina Ali min Muawiyah. Di mana matahari dibandingkan Suraya, dan di mana Muawiyah dibandingkan Ali. Namun yang terbaik ialah siapa yang tak terlibat langsung. Belah ni pun tak, belah tu pun tak. Pasal tak tahu fitnah. Ali pun tak mau perang, Muawiyah pun tak mau perang. Munafik yang ada antara dua-duanya, antara tengah-tengah ni, yang mencetuskan pertegangan ini,
salah faham politik. Demikian terutama yang lebih sukar apabila membabitkan Aisyah dan Ali, yakni isteri Nabi, yakni menantu Nabi. Bukan lawan bertengkak mulut ni, perang. Sebab munafik yang di tengah ni mencetuskan peperangan, sehingga Ali menyangka Aisyah menyerangnya, Aisyah menyangka Ali menyerangnya, padahal kedua-duanya tidak menyerang. Maka berlakulah peperangan antara dua pasukan yang besar. Amir bin Rabi'ah, hari Osman kena bunuh tu pun dia tak keluar. Dia tak keluar. Ini munafik yang buat isu kononnya Sayyidina Osman bagi kat adik-beradik dia, kononnya Sayyidina Osman ini. Dia main kepung rumah Sayyidina Osman. Bila kepung rumah Sayyidina Osman bin Affan, sahabat-sahabat nak bela dia. Abu Hurairah, Ali hantar Hasan dan Husain, sahabat pergi. Osman dia kata, siapa yang melihat wajib taat kepada aku, balik duduk di rumahnya. Jadi sahabat serba salah. Dia khalifah, nak bertahan dia guna kuasa uli amri, suruh kita balik. Bila mereka balik, geng pemberontak Abdullah bin Sabah, Syiah sana lah seorang Sabah ni, Abdullah bin Sabah and the gang ni, mereka lah yang telah masuk menceroboh rumah Osman dan membunuh khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Darah yang ada di mushaf Osman tu masih, dia tengah baca Al-Quran tu, mereka hentam Osman dengan pedang, darah tumpah di atas mushaf. Mushaf dia tu Uzbekistan simpan, ada di Tashkent. Siapa pergi Uzbekistan melawat, dia ada tempat boleh tengok. Mungkin zaman dulu kau pakai bawa sehingga pergi ke sana. Maka potong tangan jari isteri Sayyidina Osman, Nailah binti Farafisah. Jahat. Okey. Kata dia, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat. Tadi yang saya baca. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kenderaannya ke arah mana saja kenderaan itu mengarah. Ke mana saja dia pergi. Muttafaqun alaih. Riwayat ini Bukhari dan Muslim. Wazada Al-Bukhari, Imam Bukhari tambah dalam riwayatnya, bukan dia tambah. Dalam riwayat Bukhari ada tambahan, wa yu'mi'u bi ra'sihi wa lam yakun yasna'uhu fil maktubah, dan dia akan mengisyaratkan dengan kepalanya. Maksudnya apa? Bila rokok syarat dengan kepala, bila sujud syarat dengan kepala, di mana rokok sujud lebih rendah daripada rokok. Hadis inilah yang kita ambil juga bagi orang yang semayang yang tak mampu rokok dan sujud. Kerana dia duduk atas kenderaan, dia tak mampu, dia bagi syarat. Wa yu'mi'u bi ra'sihi, dia syaratkan dengan kepalanya. Dan terjemahan Indonesia tu dia kata apa? Dia kata apa? Tak ada terjemahan tu Indonesia. Dia tulis apa Indonesia? Syarat juga. Oh, macam bahasa kita. Kan? Ima, sebab dia Arab sebut ima, kan? Wa yu'mi'u bi ra'sihi, dia syaratkan dengan kepalanya. Wa lam yakun yasna'uhu fil maktubah, dan itu dia tak buat di dalam solat fardu. Solat fardu artinya baginda sallallahu alaihi wasallam turun untuk solat, tak solat atas kenderaan. Wa kana idza safara fa arada an yatatawwa istaqbala binaqatihi al-qiblata fakabbara thumma shalla haitsu kana wajhu rikabihi. Cuma ni ada riwayat dalam Abu Dawud ni, dia ada tambah, yang dia saja tambah, yang lain tak ada. Jadi Ibn Hajar buat masuk tambahan ni, dia kata wa kana
yakni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara fa arada an yatatawwa, Nabi itu apabila musafir dan baginda ingin tatawwu' yakni sembahyang sunat, istaqbala binaqatihi alqiblata, baginda akan menghadapkan unta baginda ke arah kiblat. Thumma shalla, kemudian baginda akan fakabbara, kemudian baginda akan takbir, yakni unta tu menghadap ke arah kiblat, kemudian baginda takbir Allahu akbar. Thumma shalla, kemudian baginda bersalat haitsu kana wajhu rikabihi, ke arah mana pun unta tu pergi. Maksudnya masa awal menghadap kiblat. Tetapi riwayat Abu Dawud ini satu ni saja. Yang lain tak pernah kata bila nak mula menghadap kiblat. Maka dengan itu di kalangan para ulama ada yang menyatakan bahawasanya masa nak mula menghadap kiblat. Yang lain di kalangan mereka, kebanyakan mereka kata tak balik, kalau sembahyang sunat tak perlu mula menghadap kiblat pun. Macam mana hadis-hadis yang lain, seseorang itu boleh bersolat dengan solat sunat, ketika dia sujud hendaklah lebih rendah daripada ketika dia rokok. Jadi kalau kita sembahyang atas kereta ataupun kita sembahyang atas apa, dalam bas, atas kereta api, atas kapal terbang, kita kalau kita rokok macam tu, kalau kita mampu kita sujud lagi rendah daripada itu. Tengoklah keadaan kita duduk penumpang, kita duduk kelas berapa lah kan. Kalau kelas ekonomi nak masuk pun ruang tak apa ada, tapi tak perlu untuk lapik untuk sujud. Maksudnya bubuh sujud atas tempat lapik makan tu kan, meja makan kapal terbang tu tak payah. Dia hanya rendah, lebih rendah daripada rokok saja. Tapi kalau Nabi SAW solat fardu, baginda akan sembahyang elok berdiri. Sebab itu saya sebut, kalau dalam kapal terbang, kalau kita mampu berupaya untuk berdiri solat, terutama kapal terbang, siapa solat satu orang yang naik dalam kelas business atau first class, dia ada ruang lah. Ataupun dia naik macam kapal terbang Arab Saudi umpamanya, dia ada sedia surau dia, dan kita pergi ada ruang solat, maka kita solat lah pasal kita mampu untuk berdiri bagi solat fardu. Sama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun solat sunat, kita buatlah di atas di tempat duduk kita. Katalah bulan puasa kita balik, kita bolehlah sembahyang tarawih atas tempat duduk di masa kapal terbang tu. Kalau nak sampai banyak rakaat lah kita dan nak sembahyang tahajud pun boleh. Kerana di atas hadis-hadis yang kita lihat, yang diriwayatkan ni. Cumanya hadis-hadis ni dia kata kalau sembahyang fardu dia turun. Kalau kita naik kereta dari sini nak pergi KL, masuk Johor, kita nak sembahyang jamak qasar Zuhur dengan Asar di dalam kereta, boleh atau tak? Boleh atau tak? Macam mana? Baru baca. Boleh ke tak? Boleh tak? Baru aja orang abang. Boleh ke tak? Yang Nabi sembahyang atas kenderaan ni apa dia? Sunat. Jadi sembahyang fardu turun lah. Melainkan kita tak upaya turun, banjir ke, ataupun tak boleh turun ke, mereka tak bagi siapa turun tangkap pasal Covid ke, ataupun hujan lebat yang tak memungkinkan kita turun, ataupun kemalangan dalam jalan, di jalan raya kita stuck, tersangkut di tengah-tengah, maka kita boleh solat dalam kenderaan kerana ada keuzuran. Jika tidak ada keuzuran sedangkan kita berupaya untuk turun, maka hendaklah kita turun, wajib kita turun bagi sembahyang fardu. Kereta kita turun, motosikal
Ha? Turun. Kereta api? Ha? Ha? Kereta api ni sama macam unta ke? Sama macam kapal? Wahai para fuqaha, sila jawab. Ha? Nak kiaskan dia dengan unta ke? Nak kiaskan dia dengan kapal? Pasal unta duduk atas tu je, kan? Kereta api. Sebab itu para fuqaha nak tengok ni benda apa ni? Kenderaan, pasal zaman Nabi tak ada kereta api. Kenderaan dia unta, kuda. Yang kenderaan yang besar sikit pun ialah apa? Kapal lah. Solat atas kapal ada. Jadi nak kiaskan apa? Kalau kereta api yang lebih dekat ialah apa? Kapal lah. Kapal terbang? Unta ke kapal? Kapal. Apa lagi? Bas? Ha? Ha? Bas boleh turun dah. Kalau bas tu berhenti, kita mestilah turun solat di surau ataupun di tempat mana-mana, tempat yang boleh kita solat secara sempurna. Kalau bas tak berhenti, kita habaq driver berhenti saat nak solat, tak boleh dah. Takkan kita nak pergi tolak kepala dia, tekan brake tu suruh berhenti. So kita solatlah dengan kadar yang mana kita berupaya untuk melakukan hal itu. Ini macam ni tuan-tuan. Tadi saya sebut sebab baca artikel saya. Hari ni ada peringkat kebangsaan ni mesyuarat pasal vaksin. Semua orang bagi pendapat vaksin ni haram, halal, macam mana, kan? Yang pertamanya ialah ini ialah perkara yang mendukakan kita dan memalukan kita orang Islam, yang kita mampu dalam banyak keadaan komplain produk orang. Patutnya kita tak komplain, kita yang will it, kita yang buat. Ada orang Islam cuba buat, tapi tidak semampu negara-negara besar yang mendahului industri perubatan ini. Vaksin ke apa saja yang ada, mereka mendahuluinya. Lalu mereka buat, bila mereka buat, mereka akan buat mengikut apa yang mereka buat lah, apa yang mereka mahu lah. Itu satu. Kalau kita buat, mungkin kita akan ikut resipi kita dan cara kita. Tapi oleh kerana kita sentiasa menjadi pengguna, kita tidak menjadi pengeluar, demikianlah nasib kita. Demikianlah nasib kita. Yang kedua, fiqh Islam ini dalam keadaan yang mana kita demikian, kita patut meluaskan fiqh itu. Sekarang ni semua orang kena pakai macam ni, tutup muka ni. Kita tak tahulah sampai bila. Sebahagian orang kata COVID ni konspirasi, bukan pandemik, apa? Pandemik. Ini adalah satu perancangan WHO dunia untuk menipu kita. Tak tahulah. Tapi yang kita tengok, hak mati memang ada lah, walaupun tak kira banyak lah, jumlah tu boleh dibincangkan. Yang sakit pun ada. Yang tutup saya bukan negara kita saja, negara barat pun tutup juga, kan? Cuma adakah ada exaggeration, maksudnya angka tu dibesarkan ataupun bahaya tapi taklah sebahaya yang kita rasa, ataupun tak manusia bertambah, immunity dia bertambah naik, itu boleh dibincangkan. Tapi dia bahaya, dia mengancam, menggugat bukan ekonomi kita saja. Trump yang tolak pun dia pun kena. Bila datang vaksin, orang timbul, vaksin ni halal ke haram? Sebab apa? Sebab nak tahu bahan dia.
Pertama kita kena tahu vaksin ni bukan dia nak makan. Dia adalah bahan yang nak guna, ialah nak diguna di tubuh kita. Dan untuk buat vaksin ni, apa-apa saja vaksin, dia memerlukan satu proses yang mengubah satu bahan ke tahap demi tahap, tahap demi tahap, yang dia namakan dengan, dalam biasa kita sebut sebagai pengubahan kimia ataupun chemical transformation. Dia berubah daripada satu peringkat ke satu peringkat. Di dalam agama kita ada bab berhubung dengan bahan-bahan yang berubah daripada satu peringkat ke satu peringkat. Pada satu peringkat dia hukum lain, di peringkat lain dia hukum lain. Paling mudah saya nak buat contoh kat tuan-tuan dulu pada arak dan cuka. Arak hukum dia apa? Haram. Tapi bila arak tu dah lama, kemudian dia bertukar menjadi cuka, cuka hukum apa? Halal. Nabi kata, ni'mal idamul khal. Nabi tanya ada makan apa? Tak ada apa. Dia kata khal ada, cuka ada. Nabi makan. Nabi kata, sebaik-baik hidangan cuka. Bukanlah maksudnya Nabi kata yang ni ada, yang ni maksudnya Nabi makan cuka. Tak ada lah kata oleh kerana cuka ni hari tu dia jadi arak, sekarang dia cuka, aku tak mau kerana asal dia hari tu arak. Tak, dia sudah berubah sifatnya. Antara benda yang berubah sifat yang ada dalam hadis lagi apa dia? Misk. Apa dia? Kasturi. Kasturi tu daripada apa? Ambil daripada mana? Kijang. Asalnya daripada darah kijang. Lama dok bergantung kijang tu, dia bertukar, lama-lama jadi wangi. Dia ambil buat kasturi. Darah asalnya najis, tapi dah berubah jadi kasturi. Boleh digunakan. Nabi kata atyabut tib, sebaik-baik haruman. Baja najis, tuang kat pokok pisang. Pokok pisang pun basah elok je sedut baja tu. Suburlah pokok pisang tu. Lepas tu mai kawan kita tebang pokok pisang tu, ambil umbut buat gulai. Kita tak mau makan. Ni asalnya umbut najis. Buah pisang tak mau. Dia membesar dengan najis. Najis tak? Najis tak? Siapa? Dia telah transform. Dia telah berubah daripada najis kepada baja tu serap, dah jadi naik jadi pokok pisang. Dia telah berubah sifatnya. Apa lagi benda yang berubah? Banyak lagi lah. Bangkai binatang tu lama dah hancur, lebur, jadi tanah kembali. Tak ada dah bau bangkai apa, campur dengan tanah, debu. Kita pun tak boleh nak beza lah mana tanah mana bangkai. Kita tayamum dengan debu tu. Sah atau tak? Sah. Kerana dia telah berubah. Sifat asalnya telah hilang. Sama lah kalau nak kira. Ni air najis ni banyak ni, dia naik wak ke atas, jadi apa? Jadi awan, jadi hujan. Lepas tu timpa kita tak habislah baju ku kena najis. Sebab aku pergi kawasan tu banyak loji najis. Najis tak? Dah. Dia dah berubah. Bahan yang telah berubah dari sifat asalnya tidak dikira dengan hukum yang asal, dikira dengan hukum yang baru. Hukum yang baru.
Sebab tu maka dengan itu bahan-bahan yang dibuat ni, vaksin semua ni, walaupun mungkin daripada apa-apa macam-macam, tapi tadi saya tanya bahagian Kementerian Kesihatan tu yang dia daripada Putrajaya yang bagi taklimat vaksin COVID ni, dia kata tak kebanyakan bukan bahan haiwan. Tapi tak apalah, kalaupun andainya ada bahan yang najis, dia telah berubah, dah jadi yang last tu bukan dah, tak ada lagi sifat yang sebelum, dikira bahan yang akhir. Dia panggil produk akhir dia apa. Pendapat ini ialah pendapat dalam mazhab Hanafi, disokong oleh Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Abu Bakar, Ibn Al-Arabi, disokong oleh Sadiq Hasan Khan, disokong oleh ramai tokoh-tokoh ilmuwan. Apa-apa bahan yang berubah, ubah. Sebab itu di fatwa Eropah dia beza sikit dengan kita lah. Bab ni dia panggil apa? Bab berubah ni saya sebut panggil apa? Istihalah, berubah. Dia bertukar. Dia ada satu panggil istihlak, satu istihalah. Istihlak ni benda kata air kolah banyak, jatuh 3-4 titik arak. Arak tu tak beri kesan tu pada kolah tu, tak menjadi masalah. Macam najis yang masuk dalam air yang banyak, yang tidak mengubah sifat yang banyak itu, tak menjadi masalah. Bahan-bahan yang dimasukkan yang haram, yang masuk dalam satu produk yang besar, yang tak mengubah produk itu, dia sama dengan hukum ni. Bahan-bahan yang dahulunya lain, kemudian berubah jadi benda lain. Bahan aditif macam kita tengok yang EE tu, ini dibincangkan dalam fatwa Eropah. Para ulama di dalam majlis fatwa Eropah, Dr. Qaradawi ada situ, Dr. Syekh bin Bayyah ada situ, Al-Qaradaghi ada situ, ramai ada situlah, kemudian Abdul Sattar, Abdul Ghudah. Mereka memutuskan semua bahan-bahan tambahan ni yang walaupun berasal daripada unsur yang haram, tapi kalau telah mengalami satu proses perubahan sehingga berbeza dah dengan tabiat, dengan sifatnya yang asal, dihukum boleh. Satu. So itulah pendapat saya bagi tadi pun, saya rasa ramai pun setuju pendapat tu. Asalnya benda ni kalau dah berubah boleh. Cumanya kalau ada hak satu ni memang daripada bahan asal lagi halal, yang ni yang ada daripada bahan asal ni haram tapi dah berubah dah sifat dia, dah jadi bahan lain dah, kita utamakanlah yang halal daripada awal ni. Tapi dalam keadaan dunia sekarang dan keadaan kita pun tak buat, duk tunggu dia ni memerlukan, kita gunakanlah keluasan fiqh ini untuk membolehkan orang dapat perawatan. Tak payahlah duk bawa fiqh yang ini berhati-hati. Nak berhati-hati, awak berhati-hati sendiri, tak payah ambil. Tapi negara yang menguruskan rakyat yang berjuta-juta, yang membabitkan dana yang banyak, mesti mengambil taisir fiqh yang lebih mudah. Lepas tu kalau mai satu orang tu, orang nak cucuk dia vaksin, dia seorang tak mau, tak apa saya, dia tak mau, dia punya hal, tapi dengan syarat dia jangan bagi berjangkit dengan orang lain pula. Dia jangan bagi. Kalau dia tak mau, lepas tak apa, saya tak apa, tak payah cucuk saya nak pergi duduk satu pulau, saya beli saya seorang duduk situ, ada apa? Pergi ya. Tapi masalah bila tak mau, duk pergi balik bersembang kat kampung, main masjid, main apa, orang lain pakai kena, tak boleh lah. Dengan itu, ini fiqh. Dalam soal ibadat kita strict dengan Allah Ta'ala. Dalam soal urusan kehidupan, agama ada keluasan dia untuk membolehkan manusia terus hidup dengan keadaan-keadaannya. Cumanya bila cop halal, tadi saya sebut dah, dia kata kalau macam tu tak memenuhi standard halal Malaysia. Standard halal satu hal, itu cop. Tak semesti yang ada cop halal itu, yang tak ada cop halal itu tak halal. Kedai Mak Minah tepi jalan, kita tanya Mak Minah,
Ada cop jakim tak? Tak ada lah. Oi, Mak Minah tak tahu cop jakim apa kata. Duk goreng ayam daripada dulu 20 tahun lah. Siapa tak pernah duk tanya, hang mai tanya. Halal lah kena Mak Minah tu. Halal, cop jakim tak ada. Cop jakim ni untuk urusan standard. Dia nak pergi bubuh, nak pasti kalau hotel tu dia syaratkan syarat. Hak mana sebab tu saya kata cop yang mereka bagi halal tu kita yakin halal lah. Tapi yang mereka tak bagi halal tu belum tentu haram. Tapi bila you nak pohon cop, syarikat, pihak yang nak menguruskan, termasuk Ustaz Afiq kita ni semua ni, dia nak kena tengok benda tu bagi elok, kalau tidak orang boleh tipu dekat tengah jalan. Jadi dia nak kena ada satu kaedah. Itu soal pengurusan, bukan soal halal haram, soal memperolehi cop yang boleh digunakan oleh perdagangan, perniagaan dan seumpama. Azan. Apa hukum sengaja tinggal solat kerana ada majlis kemudian qada pada waktu lain? Sengaja meninggalkan solat adalah hukumnya haram dan termasuk di dalam dosa besar. Jika dia meninggalkan kerana ada majlis yang majlis itu dia tak boleh, tidak mesti ada di dalamnya. Umpamanya seperti majlis-majlis yang membabitkan kepentingan orang Islam, orang yang duduk di negeri-negeri bukan Islam khususnya, kalau mereka tak ada peraturan solat tak solat, mereka kena hadir untuk memperkatakan ataupun mempertahankan kepentingan orang Islam. Ataupun dia kena terlibat dengan satu perbahasan yang mana dia tak sempat tadi nak solat zuhur umpamanya, dia dah datang ke perbahasan tu, kalau dia tak sertai akan menyebabkan ada perkara kepentingan umat Islam yang lain, yang mungkin kepentingan pejabat dia ke apa yang dia mewakilinya, dia tak dapat tunaikan. Dalam keadaan yang begitu, termasuk juga misalnya peperiksaan, dia kena pergi hadir peperiksaan. Peperiksaan tu dia tak kira dia waktu time maghrib umpamanya, dia start periksa pukul 7, pukul 9 baru habis. Kalau keadaan demikian, dia boleh melakukan jamak, tetapi tidak qasar jika dia tidak bermusafir. Jika tidak, sekadar majlis nak bersembang, pergi kenuri, tak mau buka pasal sanggui mahal kalau, ataupun pasal kan pergi solek di muka tu terlebih ke, ini tidak termasuk di dalam pengecualian itu. Innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sembahyang itu merupakan satu ketetapan yang berdasarkan kepada waktu ya. Adakah tanda kiamat Saudi tanam pokok? Tapi negeri Arab banyak pokok lah. Tidak ada larangan untuk satu orang tanam pokok, bahkan bagus dia tanam pokok. Cumanya adakah dia merupakan tanda kiamat? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW kata, la taqumu sa'atu hatta ta'udu ardil arab hatta ta'uda ardul arab murujan wa anhara. La taqumu sa'ah, tidak akan berlaku kiamat hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah tanah Arab kembali menjadi kebun-kebun dan sungai-sungai. Bila kita tengok perkataan hatta ta'uda, sehingga kembali menjadi, seakan memberi isyarat dulu ni mungkin dah kebun dan sungai dah, dia hanya kembali balik ya jadi. Artinya, dan ini juga hadis ni
apabila orang buat kajian di padang pasir, orang korek, ada banyak dahan-dahan pokok-pokok yang dulu yang menunjukkan dulu ada pokok, ada kebun. Nabi SAW riwayat Muslim itu dia hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara, hatta kembali menjadi okay. Saya dengar selalu bagi salam kat kawan saya sebut nama, dia kata ini adalah dilarang oleh Nabi. Bagi salam sebut nama. Dia di dalam hadis Nabi SAW, dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi tak larang, tapi Nabi kata ni pun tanda kiamat juga. Antara tanda kiamat itu min asyratis sa'ah, antara tanda kiamat itu an yusallima ar-rajulu ala rajulin taslima al-khas, ataupun an yusallima ar-rajulu ala rajulin dalam sebagian lil ma'rifah. Dalam riwayat Imam Ahmad lain dia kata antara tanda kiamat itu, antara tanda kiamat inna baina yaday sa'ah taslimal khassah. Di antara tanda kiamat tu nak mari kiamatnya berlakunya salam yang khas. Salam khas ni maksudnya dia bagi salam ramai-ramai ni, kita tak bagi salam kat orang lain, kita bagi kat dia tu je. Khas lah. Dalam riwayat Imam Ahmad yang lain juga, kedua-dua riwayat ni boleh dikategorikan sebagai hasan lah. Dia kata an yusallima rajulu ala rajuli lil ma'rifah. Dia bagi salam kerana dia kenal. Kita jumpa, Assalamualaikum Hasan, ramai lagi duk ada, dia tak bagi salam, dia bagi dekat orang tu, dia bagi salam hak orang yang dia kenal lah. Tapi itu yang kita faham, itu yang sahabat faham. Kita tak tahu kok ada makna yang lain, kita tak tahu. Tapi dari segi zahir hadisnya macam itulah maksud dia. Kemungkinan maksud Nabi salam khas ni maksudnya orang lepas pada ni, orang tak ada ramai orang hanya bagi salam pada orang besar saja, tak bagi salam pada orang lain, kita tak tahu. Tapi hadis Nabi sebut macam tu. Pasal benda tu tak mari lagi, ataupun mari dah. Salam satu Malaysia ni masuk ke tak, saya tak tahu. Tak tahulah kan, tu dia satu Malaysia. Esok ramai, orang bagi ramai-ramai salam satu Kangar, kacau kan. Salam ni Nabi kita taslim al-khasah, salam yang khas, khusus. Sebab tu bila kita masuk ramai-ramai dalam masjid, Assalamualaikum Tuan Imam, tak usah begitu Imam, Assalamualaikum, semualah. Bukan hanya diberi kepada orang tertentu sahaja. Apa ni? Ini ada cerita apa selebriti apa rogol apa mana, yang ni saya tak minat nak jawab. Yang kedua ni, saya ada terbaca dalam page FB, dia baca FB pun dia abang sini, dalam kalangan yang pejuang sunnah, akan tetapi merendah-rendahkan, bahkan menyatakan orang yang menggunakan tasbih sebagai alat untuk berzikir seperti pengikut ajaran Buddha. Sedangkan perkara tu khilaf di kalangan ulama. Tuan-tuan, guna tasbih ni, misbah ni, guna tasbih ni, biji tasbih lah, biji tasbih, perkara yang khilaf di kalangan ulama. Dia tidak boleh kita jazam bahawasanya itu haram, tak boleh.
Sebab tujuannya nak kira. Memang ada hadis Nabi yang selalu kita baca tentang Nabi SAW ajar kira dengan jari. Untuk 33 dengan jari lah. Tapi mungkin satu orang itu dia ilzamkan diri dia, sehari ni aku nak istighfar 1000 kali untuk diri dia umpamanya. Ataupun nak istighfar 700 kali. Jadi dia nak kira dengan sini, dengan jari, mungkin dia tak boleh ingat dengan baik. Jadi dia kira dengan apa? Tasbih. Mungkin biji tasbih, ataupun dia kira dengan alat hak moden sekarang ni. Ini semua tidak menjadi masalah, kerana di kalangan para salaf juga mereka ada yang mengira zikir mereka dengan menggunakan biji kurma dan seumpamanya untuk tujuan mengilzamkan, mendisiplinkan diri mereka. Maka dengan itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah menyatakan benda ni hasan, okey, bagus, tak ada masalah, kerana dia bukan dia bukan zikir, dia alat. Nak memboleh, nak pakai biji tasbih pun boleh, kiraan elektronik pun boleh, tanda di retas satu-satu pun boleh untuk satu orang. Mungkin akan ada orang kata, oh, kenapa nak 700? Nabi tak kata 700. Dia tak kata Nabi kata 700. 700 untuk diri dia. Yang dia ilzamkan diri dia supaya dia tak maulah kurang daripada kemarin. Mungkin kemarin dah 600, hari ini dia nak lagi tingkat amalan dia 700. Lagi banyak seseorang itu berzikir, lagi bagus. Maka tidak menjadi isu sesiapa yang menggunakan bidik tasbih ni. Walaupun ada sebahagian penulisan, sebahagian masyaikh yang tulis kaitkan dengan Buddha dan seumpamanya, saya tahu, saya membaca tulisan mereka itu juga, tetapi saya melihat ini wasail, hanyalah cara sahaja, cara saja, tidak menjadi masalah kalau orang, melainkan dia gunakan nak tunjuk ke orang sambil jalan, subhanallah, subhanallah, kata dia wali ke apa, itu dituna untuk riak. Itu bab riak. Adapun bab untuk dia kira diri dia sendiri, itu tidak, pada zahirnya tidak menjadi masalah dalam hal-hal yang seperti itu. Wallahu a'lam. Tak apa tuan-tuan, orang guna, melainkan dia kata guna tasbih ni, biji tasbih ni, dia ada satu fadilat yang lain, kelebihan fadilat guna biji tasbih, itu lain. Selagi dia kata ini sekadar untuk membantu mengira, dia macam alat kira-kira. Banyak lagi soalan ni, kita jawab mai ke depan boleh? Ini tentang panjang ni. Itu saya jawab dah separuh ni. Dah jawab dah bab ni tentang gugurkan kandungan ni. Peringat ke depan ni saya akan jawab. Tidak saya jadi drag lagi panjang. Saya tinggal 2-3 minit ni. Kawan Tamil saya tanya, kalau mereka mati pun kena soal kubur juga ke? Saya jawab, ada lakut, tapi hampa kena lagi teruk. Ada. Jangan sebut kawan Tamil. Tamil tu bukan agama. Tamil tu bangsa dia. Siapa pun kena soal azab kubur. Yang kena ialah soal yang membezakan ialah agama. Kalau dia maksudkan dia tu Hindu ke apa, bagi tahu lah.
pada kepercayaan kita secara umumnya manusia akan diazab di kubur ini seperti mana Al-Quran menceritakan ahli Fir'aun juga kena, tentulah orang lain juga kena. Wallahu a'lam. Saya tak balik rumah gini, tuan-tuan nak bawa balik dah. Saya jawab. Okey, ada makluman. Ni ada soalan yang lebih penting lagi. Kepada yang duduk dalam masjid kita ni, sama yang ada dan juga yang menonton, kita Masjid Alwi ni orang utara kata macam kadang-kadang macam command sikit lah dia punya sound system ni. Kan macam mana tuan? Jadi kita nak elokkan sistem pembasar suara masjid ni. Setakat ni tak ada lagi orang bagi free, jadi dia nak kena beli. Jadi kita melancarkan tabung infak sistem pembesar suara masjid bagi mereka yang mana berada di dalam masjid ni boleh bubuh secara langsung. Yang tak ada ni sagi pihak ni tolong pusing sikit bagi nampak nombor bank tu, nombor account tu. Jadi kita boleh masukkan, mudah-mudahan setiap orang yang azan, setiap orang yang kuliah sampai ke telinga orang yang mendengar, mempunyai ganjaran pahala kepada setiap orang yang membelanjakan untuk sistem pembesar suara masjid ni. Tuan-tuan, insya-Allah lah. Lepas solat tuan-tuan bubuh. Lepas solat nanti kita bubuh. Kedua ni makluman kekosongan jawatan. Ni musim Covid pun ada jawatan kosong. Pengawal keselamatan Masjid Alwi, siapa yang berminat boleh berhubung dengan setiausaha masjid Pak Ya kita ni untuk dapat maklumat. Dan insya-Allah kita sambung lagi kuliah kita pada siri yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.